Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tajuk kajian yang kami akan bentangkan hari ini bertajuk Kajian Tinjauan Tahap Kesedaran Penerimaan dan Keberkesanan e-Pembelajaran dalam Pelaksanaan Pembelajaran dan Pengajaran di kalangan staf di Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Polisas. Sebelum saya pergi lebih lanjut, saya perkenalkan diri saya Nolena binti Ahmad dan sahabat saya Noraini binti Abdul Aziz selaku pembentang hari ini. Okey, kita teruskan dengan pengenalan. Pengenalan kajian kami adalah pembelajaran dan pengajaran menggunakan e-pembelajaran menjadikan inisiatif utama kesan pandemik 19 sejajar dengan dasar e-pembelajaran negara 2.0 yang dilancarkan pada 16 April 2011 yang dibangunkan bertujuan menyokong pelan strategi pengajian tinggi sejarah negara di mana 50% daripada kursus yang ditawarkan di IPT perlu dilaksanakan dalam bentuk pembelajaran teradung ataupun kita panggil blended learning lah. Memandangkan keperluan dan kepentingan e-pembelajaran dalam sistem pendidikan, maka kajian ini dilaksanakan di Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Polisas supaya tindakan penambahbaikan dapat dilaksanakan dan merealisasikan dasar e-pembelajaran negara 2.0 seiring dengan perkembangan teknologi maklumat yang pesat berkembang. Seterusnya. Objektif kajian kami ni terdiri daripada dua, iaitu satu, meninjau tahap kesedaran dan penerimaan terhadap e-pembelajaran di kalangan staf akademik Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah iaitu Polisas. Objektif kedua, mengenal pasti tahap keberkesanan penggunaan e-pembelajaran di kalangan staf akademik Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah di dalam pembelajaran dan pengajaran. Untuk kajian kami ini disasarkan kepada staf akademik Jabatan Kejuruteraan Mekanikal di Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah ini. Sampel kajian diambil daripada populasi pensyarah JKM Polisas melalui maklum balas soal selit yang diedarkan. Fokus utama kajian adalah pada tahap kesedaran, penerimaan dan keberkesanan e-pembelajaran dalam pelaksanaan pembelajaran dan pengajaran. Sorotan literatur. Sorotan literatur daripada kajian kami. E-pembelajaran didefinisikan sebagai pembelajaran dengan menggunakan bantuan alat elektronik, khususnya komputer. E-pembelajaran merupakan salah satu model pembelajaran yang dibuat dalam format digital melalui alat elektronik. Dan kehadiran pembelajaran atau kita kenali sebagai mobile pembelajaran merancakkan lagi pelaksanaan e-pembelajaran. Penggunaan e-pembelajaran lebih fleksibel kerana ia lebih mudah untuk diakses, mengandungi pelbagai sumber rujukan dan penggunaan multimedia dan grafik menjadikannya lebih menarik, mempunyai daya tarikan yang menarik dari segi penggunaan multimedia dan grafik. Metodologi kajian kami. Kaedah tinjau menggunakan kaedah tinjauan berbentuk deskriptif di mana instrumen kajian kami menggunakan soal selidik yang diedarkan kepada staf akademik. Dan sampel kajian sejumlah 54 sampel daripada 60 orang staf di jabatan kami perolehi. Dan analisis data kami menggunakan Perisian Statistical Package for Social Science versi 25.0 dan kaedah analisis deskriptif seperti kekerapan, ratusan dan skor min dikumpul. Keputusan kajian saya serahkan kepada sahabat saya Noraini binti Abdul Aziz untuk menyambung pembentangan ini. Keputusan kajian. Responden kajian ini terdiri daripada 76%
pensyarah lelaki dan 24% pensyarah perempuan. Analisis 1, tahap kesedaran e-pembelajaran dalam pembelajaran dan pengajaran. Purata Scoremin adalah tinggi iaitu 4.48. Item yang mendapat item keempat mempunyai skor min yang tertinggi iaitu 4.67, iaitu majoriti pensyarah bersetuju e-pembelajaran bergantung kepada fasiliti internet untuk pelaksanaannya. Analisis 2, tahap penerimaan e-pembelajaran dalam pembelajaran dan pengajaran. Purata skor min berada pada tahap sederhana iaitu 3.56. Majoriti pensyarah menyokong pelaksanaan e-pembelajaran terutamanya untuk kursus-kursus yang melibatkan teori. Dan juga majoriti pensyarah melaksanakan pembelajaran melalui aplikasi yang diperkenalkan institusi. 3, tahap keberkesanan terhadap e-pembelajaran dalam pengajaran dan pembelajaran. Purata skor min juga sederhana iaitu 3.56. Skor min yang tertinggi pada item kelima iaitu 4.19. Majoriti pensyarah sangat bersetuju proses e-pembelajaran dapat mengurangkan penggunaan kertas secara langsung, dapat menjimatkan kos. Untuk rumusan, dapatan keseluruhan daripada kajian tahap kesedaran staf terhadap e-pembelajaran dalam pengajaran dan pembelajaran menunjukkan berada pada tahap tinggi dengan purata skor min adalah 4.48. Staf akademik di Jabatan Kejuruteraan Mekanikal juga sedar bahawa tanpa kehadiran fasiliti internet, proses pelaksanaan e-pembelajaran tidak dapat dijalankan dan direalisasikan. Pernyataan ini disokong oleh Azam Murni dan Aini dalam kajiannya, di mana pengajar pada zaman ini haruslah mempertingkatkan kemahiran dalam bidang ICT supaya pengajar dapat mengaplikasikan dengan sebaik mungkin tahap teknologi yang ada pada masa kini. Pengajar juga boleh menerapkan elemen ICT dalam pengajaran dan pembelajaran untuk menarik minat pelajar supaya mereka mudah memahami ilmu yang disampaikan. Dapatan keseluruhan daripada kajian tahap penerimaan staf terhadap e-pembelajaran dalam pengajaran dan pembelajaran menunjukkan berada pada tahap sederhana dengan purata skor min adalah 3.56. Penyumbang utama nilai skor min ini diperolehi adalah disebabkan dua perkara, iaitu sokongan staf akademik di JKM Polisas berkenaan aplikasi yang diperkenalkan di institusi dan menyokong pelaksanaan kursus-kursus yang melibatkan teori menggunakan e-pembelajaran dengan nilai skor min yang tinggi iaitu 4.2 dan 4.04. Ini menunjukkan bahawa peranan institusi penting dalam meningkatkan tahap penerimaan staf di jabatan dengan memperkenalkan aplikasi-aplikasi terkini yang boleh membantu tenaga pengajar meningkatkan kemahiran dan melaksanakan proses pembelajaran dan pengajaran. Penerimaan staf dalam e-pembelajaran dapat dilihat apabila 83.3% staf akademik bersetuju pelaksanaan kursus-kursus yang melibatkan teori menggunakan e-pembelajaran dilaksanakan. Dapatan keseluruhan daripada kajian tahap keberkesanan e-pembelajaran dalam pengajaran dan pembelajaran menunjukkan berada pada tahap sederhana dengan purata skor min ialah 3.56. Daripada nilai skor min tersebut, terdapat satu item yang menyumbang nilai tertinggi iaitu item 5, di mana 90.6% daripada keseluruhan staf bersetuju pelaksanaan e-pembelajaran dapat mengurangkan penggunaan kertas secara langsung, meningkatkan kos bahan. Secara langsung menjimatkan kos bahan. Dapatan ini disokong oleh Plimer and Appley dalam penyelidikan yang dilaksanakan, mendapati penggunaan kertas dapat dikurangkan dengan
menggunakan e-pembelajaran di mana semua tugasan pelajar dihantar melalui elektronik dan boleh terus ditanda tanpa perlu dicetak pada kertas. Kesimpulannya, wujudnya kesedaran dan penerimaan e-pembelajaran di kalangan tenaga pengajar akan merancangkan dan memperkembangkan lagi pelaksanaan e-pendidikan negara. Malah, penggunaan dan pelaksanaan e-pembelajaran akan meningkatkan keyakinan dan kemampuan penggunanya sama ada guru atau pelajar. Peluang ini membolehkan pihak pentadbiran mengambil inisiatif merancang dan melaksanakan pembelajaran supaya lebih efisien. Pelaksanaan proses pengajaran dan pembelajaran memberi keuntungan kepada pengurusan dari segi pengurangan kos bahan seperti penggunaan kertas kesan daripada pelaksanaan e-pembelajaran. Setakat itu pembentangan daripada kami. Sekian, terima kasih.